bagikan kepada dua sesi. Sesi pertama lebih kepada perkongsian seperti definisi gitar semula, dan sesi kedua adalah sesi soal jawab. Pembentangan pertama saya akan serahkan kepada Cristiano. Terima kasih Verencia. Sebelum saya menerangkan apa itu gitar semula, bolehkah saya bertanya satu soalan? Adakah kamu pernah mendengar perkataan gitar semula? Pernahkah? Jika pernah, bagus. Jika tidak, saya berharap selepas ini kamu akan lebih memahaminya. Gitar semula. Apakah itu gitar semula? Gitar semula ialah tindakan atau proses menukar bahan buangan kepada bahan boleh guna semula. Sekarang saya akan menerangkan jenis sisa pepejal yang boleh di gitar semula. Sisa pepejal yang pertama ialah kertas. Contoh-contoh kertas ialah majalah, surat kabar, kotak, dan lain-lain yang boleh dikaitkan dengan kertas. Selain itu, plastik. Plastik ini kita guna dalam kehidupan seharian kita, seperti botol plastik dan bag plastik. Di samping itu ialah kaca. Walaupun kaca merupakan sisa pepejal yang boleh di gitar semula, tetapi ada satu jenis kaca yang tidak boleh di gitar semula, yaitu cermin. Akhir sekali ialah tin aluminium, besi, dan logam. Bagi besi dan logam kamu tahulah, tetapi bagi tin aluminium dia terbahagi kepada dua, yaitu yang boleh di gitar semula dan yang tidak boleh di gitar semula. Bagi yang boleh di gitar semula, dia mempunyai tanda simbol gitar semula di badannya, seperti Sprite, Revive, cincau, dan sebagainya. Bagi yang tidak boleh adalah seperti aerosol. Aerosol ini digunakan untuk menyembur racun kepada serangga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis sisa pepejal yang tidak boleh di gitar semula. Yang pertama ialah cermin. Oke. Kamu semua ada guna cermin nggak hari ini? Patutlah kamu semua kacak dan jelita. Itu sebab kenapa cermin tidak boleh di gitar semula, karena dia memantulkan refleksi kita. Untuk memantulkan refleksi kita memerlukan salutan reflektif. Salutan inilah yang menyebabkannya hampir mustahil untuk kita mengitar semula cermin. Selain itu ialah polystyrene dan styrofoam. Ada dua sebab kenapa polystyrene dan styrofoam. Ada dua sebab kenapa polystyrene tidak boleh di gitar semula, yaitu ketumpatan dan pencemaran. Kamu tahu itu ketumpatan? Ketumpatan itu adakah dia akan tenggelam atau terapung atas air? Bagi polystyrene dia akan terapung. Kenapa? Sebab dia diperbuat daripada 95% udara. Ini menyebabkannya tidak sesuai untuk disimpan dan digitar semula. Sebab kedua ialah pencemaran. Kamu pernah menggunakan bekas polystyrene dari kedai kah? Pernah kah? Kamu pernah coba cucinya? Saya jatuh. Sebanyak manapun saya cuci, dia masih berminyak. Itu sebab kenapa dia tidak boleh digitar semula. Sebab dia suka dicuci. Di samping itu ialah bahan kimia. Akhir sekali ialah peralatan dapur dan seramik. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dan jenis tong gitar semula. Sebelum saya menerangkan jenis-jenis tong gitar semula, saya akan menerangkan fungsinya dahulu. Antara fungsinya ialah mengasingkan bahan buangan mengikut kategori tertentu. Ini bagi mempercepatkan proses pengitaran semula. Selain itu, dia membantu mengurangkan bahan buangan domestik untuk di gitar semula. Oke, sebelum saya memberitahu jenis-jenis tong sampah gitar semula, adakah sesiapa tahu berapa jenis tong sampah gitar semula? 2. Sebenarnya ada 6 jenis tong sampah gitar semula, yaitu besi atau logam, gelas atau kaca, kertas, sisa organik, plastik, dan e-waste atau e-sisa. Sekarang saya akan beralih kepada jenis tong sampah gitar semula yang pertama. Oke, apakah warna besi dan logam?
kelabu kan. Jadi tong sampahnya juga berwarna kelabu. Selain itu kertas, tong sampahnya berwarna biru. Di samping itu gelas atau kaca dan tong sampahnya berwarna hijau. Di samping itu ialah sisa organik seperti sisa makanan dan tong sampahnya berwarna kuning. Selain itu ialah plastik seperti botol plastik dan bag plastik dan tong sampahnya berwarna jingga. Akhir sekali ialah e-sisa. Ini digunakan untuk membuang buangan elektronik dan tong sampahnya berwarna merah. Sekarang saya akan menyerahkan pematangan kepada rekan saya Valencia. Terima kasih Cristiano. Sekarang saya akan membentangkan tentang etika pengasingan sisa pepejal yang betul. Dan ini merupakan etika pengasingan sisa pepejal dengan betul di rumah. Pertama, kita perlulah mengasingkan sisa pepejal mengikut sisa kita semula. Contohnya plastik dan kertas. Kemudian kita perlulah menyimpan sisa pepejal dalam bekas yang sesuai, seperti kotak yang kamu tidak gunakan lagi. Dan akhir sekali kita perlulah meletakkan sisa pepejal tersebut di tepi tong sampah pada hari kutipan, di mana lori sampah akan membawa sisa pepejal tersebut ke pusat kitar semula untuk dikitar semula. Seterusnya, etika pengasingan sisa pepejal dengan betul di tempat awam. Pertama, kita perlulah mengasingkan bahan boleh terbiodegradasi dan bahan tidak boleh terbiodegradasi. Kedua, kita perlulah masukkan sampah ke dalam tong sampah mengikut label. Contohnya, kalau sampah yang kamu buang itu adalah plastik, kamu perlulah membuangnya ke dalam tong sampah berwarna jingga. Dan akhir sekali, kita perlulah menutup tong sampah tersebut untuk mengelakkan pencemaran bau dan haiwan perusak berada di sekelilingnya. Kemudian, kelebihan mengasingkan sisa pepejal dengan betul. Pertama, kita dapat mengelakkan pembuangan sampah yang boleh dikitar semula. Kedua, kita dapat mengurangkan peruntukan uang negara untuk proses pelupusan sisa pepejal. Ketiga, kita tidak akan melanggar Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam selaras dengan Akta 672. Dan akhir sekali, kita dapat mengurangkan jumlah sisa pepejal yang dihantar ke tapak pelupusan. Sebelum saya meneruskan kepada pembentangan seterusnya, saya ada satu soalan. Kamu adakah mengamalkan amalan kita semula? Bagus, teruskan ya. Karena amalan kita semula mempunyai banyak kebaikan. Salah satunya adalah kita dapat membantu mengurangkan pencemaran daripada sisa pepejal, seperti pencemaran bau. Kemudian kita dapat mengurangkan keperluan penggunaan sumber, seperti popok yang digunakan untuk membuat kertas. Ketiga, kita dapat membantu mengekalkan pemeliharaan dan pemeliharaan alam semula jadi. Dan akhir sekali, kita dapat menceriakan persekitaran alam sekitar, karena persekitarannya bebas daripada sampah. Kita juga dapat hidup dengan tenang, karena kalau kamu bayangkan kan ada sampah di situ, kamu pun rasa kurang selesa kan? Oleh itu, kita perlulah mengamalkan amalan kita semula. Sesi pertama telah pun sampai ke penghujungnya. Sekarang kita akan teruskan kepada sesi kedua, yaitu sesi soal jawab. Harap maaf, untuk pengetahuan Anda, sesi soal jawab hanya terbuka kepada para murid sekolah rendah sahaja. Terdapat 10 soalan dan setiap soalan yang kamu jawab dengan betul, kamu akan dapat coklat. Kamu maukah? Kami akan menentukan pemenang dengan siapa yang paling cepat angkat tangan dan tepat jawabannya. Nah, dengar tuh ada coklat. Oke, bagi soalan pertama, adakah tong kita semula ini untuk membuang kertas? Nah, tong sampahnya warna apa? Biru kan? Oke, saya akan turun dulu. Oke, saya akan kira dalam 3. 1, 2, 3. Itu?
Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Betul. Maksudnya nih. Ya, ini ke pentas. Halo, apakah nama adik? Nama saya Julian Junoy, saya dari SK Sentral Kolopus. Dan jawaban adik apa? Betul. Soalan kedua adalah, adakah plastik boleh digitar semula? Saya akan kira 1, 2, 3. Kamu angkat tangan, oke? 1, 2, 3. Oke, Adi datang ke pentas. Apa nama adik? Maxwell, Dari sekolah? SK Babagan Penampang. Apa jawaban adik? Betul.